Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di sesi pembelajaran 2.4 Reka bentuk elektronik, reka bentuk dan teknologi tingkatan 2. Apa itu reka bentuk elektronik? Reka bentuk elektronik ialah litar yang direka bentuk menggunakan komponen elektronik tertentu yang disusun dan disambungkan bagi mencapai tujuan penggunaan yang hendak dilakukan. Jadi, apa yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menyatakan maksud mikropengawal, microcontroller dan micropemproses, microprocessor. Seterusnya, menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikropengawal, microcontroller. Dan akhir sekali, menghasilkan lakaran reka bentuk elektronik. Kita lihat subtopik yang pertama, mikropengawal dan micropemproses. Di sini kita dapat lihat gambar contoh mikropengawal dan micropemproses. Secara fizikalnya kita dapat lihat mikropengawal mempunyai kaki-kaki yang begitu banyak dan manakala micropemproses tidak mempunyai kaki-kaki tersebut. Jadi kita lihat ciri-ciri yang ada pada mikropengawal. Mikropengawal mempunyai chip sokongan, unit pemprosesan pusat atau Central Processing Unit, CPU, Random Access Memory, RAM, Read-Only Memory, ROM, dan juga port untuk peranti input dan juga output. Manakala micropemproses mempunyai Random Access Memory, RAM, Read-Only Memory, ROM, dan juga port untuk peranti input dan juga output. Secara jelasnya kita dapat lihat perbezaannya adalah micropemproses tidak mempunyai unit pemprosesan pusat, CPU. Seterusnya, kegunaan mikropengawal adalah untuk kawalan mudah yang telah dimuatkan. Contohnya adalah seperti pintu pagar automatik. Manakala micropemproses pula kegunaannya adalah untuk mengawal program yang besar. Contohnya adalah seperti komputer. Jadi kalau kita tengok mikropengawal secara mudahnya, contoh pintu pagar automatik, ini adalah contoh remote ataupun alat kawalan jauh bagi pintu pagar automatik. Jadi apabila kita tekan sahaja butang di alat kawalan jauh ini, dia akan menghantar isyarat ke pintu pagar tersebut, lalu pintu pagar tersebut akan melakukan tindakan untuk membuka dan juga menutup. Manakala bagi micropemproses untuk komputer pula, komputer akan melakukan pelbagai tugasan ataupun banyak program yang dapat dilakukan dalam satu masa. Seterusnya, kita lihat kepada bahagian yang ada dalam mikropengawal. Mikropengawal terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, input. Yang kedua, unit pemprosesan pusat, CPU. Dan yang ketiga adalah output. Input menerima dan menghantar isyarat, manakala isyarat diterima daripada peranti input. Kita lihat pula output hanya menerima isyarat daripada CPU dan menghantar kepada peranti output. Okey. Sebelum input menghantar isyarat ke output, isyarat tersebut perlu melalui unit pemprosesan pusat untuk melaksanakan atur cara yang telah disimpan dalam ROM. ROM pula digunakan untuk menyimpan atur cara dan data secara kekal, manakala RAM digunakan untuk menyimpan data secara sementara dan akan terpadam apabila bekalan kuasa dimatikan. Jadi perbezaan antara ROM dan RAM adalah ROM menyimpan atur cara dan data secara kekal. RAM pula menyimpan data secara sementara dan akan terpadam apabila bekalan kuasa dimatikan. Jadi, kita lihat pula kepada jenis isyarat dan juga peranti. Jenis isyarat terbahagi kepada 2, iaitu analog dan juga digital. Untuk peranti input, isyarat analog adalah seperti pendera jarak, pendera cahaya dan juga pendera suhu. Pendera suhu kita dapat lihat di periuk nasi elektrik.
Digital pula, kita ada switch tekan tutup, switch tekan buka dan switch mikro. Dan peneria pergerakan serta peneria air. Manakala untuk output pula, jenis syarat juga sama iaitu analog dan digital. Dan perantinya adalah seperti diod pemancar cahaya, pembaz, motor arus terus dan juga lampu LED 12 volt. Seterusnya, kita pergi kepada menghasilkan lakaran. Lakaran terbahagi kepada dua, iaitu lakaran gambar rajah blok dan juga lakaran reka bentuk litar skematik. Perbezaannya adalah, lakaran gambar rajah blok ni mudah, manakala litar skematik lebih terperinci. Jadi kita lihat yang pertama, lakaran gambar rajah blok. Kita ada input, menghantar ke proses, memerlukan bekalan kuasa untuk melakukan proses, lalu menghantar kepada output. Jadi macam contoh sebentar tadi, kita lihat peranti input adalah alat kawalan jauh. Kita tekan butang, lalu alat kawalan jauh ini menghantar isyarat butang tadi ke proses, lalu dalam proses ini dia akan melakukan pemprosesan dan menghantar isyarat ke peranti output. Contoh adalah gear, dan gear tersebut akan berpusing untuk melakukan tindakan sama ada membuka atau menutup pagar tadi. Okey, dan litar skematik lebih terperinci kerana dia akan mempunyai setiap ciri-ciri dan juga kegunaan yang diperlukan dalam litar tersebut. Ini adalah contoh simbol bagi komponen peranti dan juga bahan serta fungsi dalam binaan papan litar mikropengawal. Komponen yang kita ada dalam papan litar mikropengawal adalah seperti bateri, diod, kapasitor berkutub, kapasitor tidak berkutub, pengatur volten, switch satu kutub, kristal, perintah tetap, switch tekan tutup dan juga modul Bluetooth. Dan ini adalah fungsi-fungsinya, dan ini adalah simbol yang perlu kita lukis dalam lakaran litar skematik. Okey. Seterusnya, tamat sudah sesi untuk kali ini, kerana sesi kali ini lebih kepada pengenalan tentang mikropengawal dan juga mikroproses. InsyaAllah kita akan sambung lagi di video yang seterusnya untuk lebih kepada lanjutan lakaran tersebut. Jadi, jawab soalan dahulu dalam buku latihan bahagian A sahaja, muka surat 114 dan 115, buku teks RBT tingkatan 2. Jadi anda boleh semak di buku teks anda, dan untuk menguji kefahaman anda, jawablah soalan tersebut. Jadi kita jumpa lagi di sesi seterusnya. Bye. Assalamualaikum dan selamat berjaya.